Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia dapat kita bersama lagi pada kali ini. InsyaAllah kita akan bincangkan berkenaan dengan isu nasab anak zina atau anak luar nikah menurut mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, akad nikah ini ditakrifkan sebagai aqdun yatadammanu ibahatu wat'in bilafzi inkah atau tazwij atau tarjamah, iaitu akad yang mengandungi keharusan untuk melakukan persetubuhan dengan lafaz nikah ataupun kahwin ataupun terjemahan daripada keduanya. Okey, orang Arab sebenarnya menggunakan makna akad dan persetubuhan ini secara bersama. Bila disebut nikah, ada masanya dimaksudkan dengan akad nikah itu, dan ada kalanya dimaksudkan dengan makna persetubuhan. Ulama berbeza pendapat dalam tiga wajah, iaitu yang pertamanya mengatakan bahawa lafaz atau kalimah nikah ini maknanya secara hakiki atau hakikat pada makna akad, majaz pada makna persetubuhan. Ada pandangan yang kedua mengatakan ianya hakikat pada makna persetubuhan, hakikinya memang bermakna persetubuhan, tetapi majaz pada makna akad atau akad nikah itu. Dan pendapat yang ketiga, hakikat pada kedua-duanya. Tetapi kita kena melihat kepada konteks ayat. Maknanya dia memang boleh memberi makna kedua-dua secara hakikinya, iaitu akad pun guna perkataan nikah, persetubuhan pun pada makna nikah. Kerana ada inilah dalil-dalil mereka lah yang saya tak perlu kita panjangkan secara detail pada kali ini, kerana kita ada benda yang lebih penting untuk kita bincangkan lah. Okey. Lantaran perbezaan pandangan ini telah melahirkan beberapa perselisihan atau perbezaan di kalangan imam-imam mazhab, di mana dalam mazhab Syafi'i yang memilih pandangan yang pertama, iaitu hakikinya nikah itu memberi makna kepada akad nikah itu, majaz hanya di secara kiasannya saja dimaksudkan dengan persetubuhan. Maka ia berbeza dengan mazhab Hanafi dan beberapa mazhab lain yang berpandangan sebaliknya, dan perbezaan ini telah melahirkan perbezaan dari segi hukum yang berkaitan dengan hukum seorang lelaki yang berzina dengan seorang perempuan. Maka haram bagi lelaki tersebut atas ibu bapa perempuan itu ataupun anak-anaknya mengikut mazhab Hanafi, tetapi tidak di sisi mazhab Syafi'i, di sisi Imam Syafi'i kita. Dan Imam Syafi'i berpendapat bahawa persetubuhan yang haram tidak diiktiraf oleh syarak, apatah lagi untuk digunakan sebagai penyebab kepada sabitnya nasab keturunan. Maka antara lelaki yang berzina dengan perempuan itu, antara dia dan jika lahirnya anak dan anak itu perempuan,
tidak ada kaitan nasab. Makna anak itu walaupun dari segi biologinya adalah merupakan anak kepada lelaki tersebut, tetapi dari segi syarak hubungan itu tidak diiktiraf sama sekali kerana ia terhasil daripada perbuatan yang haram, maka mereka tidak ada pertalian nasab. Dengan makna kata anak perempuan itu tidak dibentikan kepada bapa biologinya, dan mereka berdua boleh tidak dianggap mahram, malah jika sekiranya anak itu membesar dan dewasa, boleh si bapa itu berkahwin dengan anak biologinya itu. Jadi hukum ini memang nampak agak melampau sikit dan agak pelik bagi setengah orang yang tidak menghayati ataupun mendalami mazhab Syafi'i dengan pandangan yang lurus dan menyeluruh. Okey. Adakah kesemua lelaki boleh berkahwin dengan anak hasil zinanya tu? Dalam hal ini kita melihat kepada situasi ataupun keadaan di mana kalau sekiranya selepas perzinaan itu berlaku, lelaki itu berkahwin pula dengan perempuan yang telah dizinainya itu, kemudian lahir anak perempuan, maka haram lelaki itu berkahwin dengan anak biologinya itu, bukan kerana dia anak atau bapa kepada anak itu, tetapi kerana dia adalah bapa tiri kepada anak itu, iaitu dia adalah suami kepada ibu anak yang lahir, anak luar nikah itu. Jadi dia diharamkan dari sudut itu apabila berlakunya perkahwinan. Kalau sekiranya tidak berkahwin, maka tidak timbul soal mahram, dan mereka adalah orang asing yang tidak ada kena-mengena sama sekali. Okey, ada beberapa isu yang timbul daripada permasalahan ini. Yang pertamanya, ada orang yang jiwa dia sakit yang prejudis terhadap mazhab Syafi'i mengatakan Imam Syafi'i menghalalkan dan menggalakkan perkahwinan antara bapa dan anak biologi seperti ini. Kalau kita telusurilah, tidak ada mana-mana penegasan atau galakan dalam mazhab Syafi'i ataupun ulama-ulama Syafi'i itu sendiri agar perkahwinan ini berlaku ataupun tidak pernah digalakkan bapa ini mengahwini anaknya itu. Tapi apa yang berlaku sebenarnya adalah menunjukkan ketegasan dan kepekaan Imam Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'iyah ini terhadap penjagaan nasab dan keturunan manusia. Dia menjaga keluhuran keturunan itu tanpa boleh diganggu gugat ataupun dicemarkan oleh hubungan yang terhasil daripada hubungan yang haram yang dilaknat oleh Allah SWT. Okey. Yang keduanya, ada juga yang keliru mengatakan dengan meletakkan hukum tidak sabit nasab anak ini menyebabkan kezaliman terhadap anak zina ni. Ini memang banyaklah yang meraih simpati masyarakat, dan memang dia lebih mudah untuk mendapat sokongan masyarakat bila kita menggunakan sistem beranak. Kononnya zalim kita terhadap anak yang tidak bersalah, kenapa anak dihukum ataupun menjadi mangsa atas kesalahan yang dilakukan oleh kedua ibu bapa dia. Ini tidak langsung kita kata tidak ada asas langsung
dalam apabila isu ini dibangkitkan. Persoalan penetapan hukum Allah ini bukan tujuannya untuk menzalimi mana-mana pihak, tetapi hukum tetap hukum. Contohnya, hukum menetapkan tidak boleh wasiat kepada pihak waris, yang bukan waris boleh. Okey. Adakah itu kezaliman kepada penganiayaan kepada pihak waris? Lelaki mendapat 2 kali ganda hak pewarisan berbanding dengan perempuan. Adakah itu penganiayaan kepada waris perempuan atau kezaliman kepada mereka? Dia tidak timbul sama sekali, kerana itulah hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Allah Maha mengetahui sudut keadilan dan kelebihan hukum yang ditetapkannya. Maka soal sama ada timbul nasab atau tidak ini, kalaupun mata manusia melihat berlakunya kezaliman, tapi kezaliman bukan kerana hukum itu. Kezaliman itu berlaku kerana faktor luaran, faktor lain yang perlu diselesaikan, masalah yang sebenarnya, bukan masalah hukum itu. Maka jika Allah telah menetapkan tidak nasabnya anak itu kepada bapa, hukum ini mesti kita laksanakan atau kita pegang, berpegang teguh pada hukum ini. Ini mengikut pandangan mazhab lah. Okey. Jadi bila kita yakin bahawa itulah hukum Allah yang Allah tetapkan, maka hukum itu pasti ada hikmah dan pasti ada kebaikannya, kerana ia demi mengelakkan kerosakan yang lebih besar daripada itu, berbanding dengan mudarat terhadap anak tu. Maka contohnya kesalahan atau percampuran yang bercampur aduknya dalam isu-isu perwalian dan isu-isu pewarisan contohnya, ini akan menjadikan kemusnahan yang lebih besar berbanding dengan kemudaratan kepada anak yang dilahirkan di luar pernikahan ini. Kemudiannya, kebodohan dan kejahilan masyarakat dalam menganggap hina kepada anak luar nikah yang memang nyata-nyata tidak bersalah, tidak wajar untuk menjadi penghalang kepada penetapan hukum Allah bagi memastikan kesucian dan kesempurnaan nasab manusia, dalam masyarakat Islam itu. Maknanya jangan disebabkan masyarakat yang bodoh dan jahil dalam menghina ataupun memandang hina kepada anak-anak luar nikah ini menyebabkan terhalangnya kita daripada melaksanakan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dalam hukum hakamnya. Maknanya persoalannya sini, masalah yang perlu diperbetulkan adalah sikap masyarakat terhadap anak luar nikah. Dan itu masyarakat ni yang harus diperbetulkan dan diajar ataupun diberi pengertian yang sebenarnya, dan masyarakat perlu dididik supaya menghayati ajaran Islam ini, bukan dengan cara kita menafikan sebahagian kecil daripada hukum Islam yang lain demi untuk menyesuaikan hukum hakam Allah ini dengan kebodohan masyarakat itu sendiri. Jadi wallahu alam, mudah-mudahan dapat dipahami isu ini dengan baik supaya kita tidak menganggap bahawa hukum-hukum yang fiqh yang telah digariskan oleh ulama, terutamanya mazhab Syafi'i kita yang kita sayang ini, dipandang dengan pandangan yang prejudis dan oleh pihak-pihak yang sentiasa mencari-cari keburukan ataupun kelemahan dalam mazhab Syafi'i kita ini. Mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran pahala yang sebesar-besarnya kepada Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i
yang telah memberikan satu jasa yang amat besar kepada umat Islam dengan pandangannya luar biasa yang apa pada saya tidak tak ada duanya lah, yang tidak mungkin ada, tak boleh kita nak ganding ataupun kita nak bandingkan dengan imam-imam yang lain. Wallahu alam, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.